Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir kelas Cikgu Fazli hari ini 30 Ogos hari Isnin. Okey dan saya sangat uh, sangat berterima kasih dan juga menghargai kehadiran awak semua yang sudi meluangkan masa untuk belajar pada pagi ini untuk matematik tajuk peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif masih lagi dalam tajuk kebarangkalian tajuk besar dia apa barangkalian tajuk besar dia apa ni kebarangkalian peristiwa bergabung tajuk besar dia. Okey, dan kita hari ini nak masuk peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Simple je. Okey. Saya harap awak boleh ikut pembelajaran ini. Maknanya kalau awak boleh ikut ni, okey, settle lah. Saling eksklusif dan peristiwa tidak saling. Maksudnya ayat ni dia macam complicated sikit lah. Saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dia jadi panjang. Dia simple, dia senang. Eksklusif dan tak eksklusif. Tu je. Okay, saya nak tanya awak, apa maksud eksklusif? Eksklusif, apa maksudnya? Apa maksud eksklusif? Ada yang boleh bagi pendapat ataupun jawapan salah pun tak apa. Apa maksud eksklusif? Contoh awak pergi hotel. Hotel ni hotel eksklusif. Hotel ni hotel biasa. Apa beza eksklusif dengan tak eksklusif? Ada orang jawab, saya tak nampak. Wawa cakap ternama. Okey, boleh juga. Eksklusif ni maknanya untuk dia je eksklusif. Contoh awak pergi kedai mana-mana, awak tempah meja contohlah kan. Awak pergi, awak telefon. Saya nak tempah meja. Jadi kedai atau restoran tu khaskan meja ni untuk awak. Awak datang, dia terus bawa kat meja tu. Tu dipanggil eksklusif. Untuk awak je. Eksklusif, tak kongsi dengan orang lain. Okey? Awak faham maksud saya? Dia tak kongsi dengan orang lain. Eksklusif ni maknanya tak kongsi. Ah, okey, belum apa orang kata? Jangan kongsi. Tidak pasti jangan kongsi kan. Jadi dia maksud tidak eksklusif ni dia boleh berkongsi. Contoh uh, apa sesuatu yang dihaskan untuk awak. Awak je. Tu eksklusif. Eksklusif untuk awak. Hadiah ni hadiah yang eksklusif. Maksudnya hadiah tu untuk awak saja. Okay, bukan untuk dikongsi-kongsi. Okay. So, kalau okay, tolong raise your hand. Okay, good. Oh, dah ada dah. Dah muncul dah ramai dah. Alright. Jadi, sekarang ni, kalau tak eksklusif, maknanya benda tu boleh kongsi. Okay. Jadi, kita pergi kat sini. Apa dia? Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif ni. Bola pimpong yang berlabel dari 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Seorang murid memilih sebiji bola pimpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Katakan T adalah peristiwa mendapat nombor genap. U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. V adalah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Maksudnya bola pimpong tu dilabelkan nombor lah 1 sampai. Ada nombor lah. Okey. T tu peristiwa mendapat nombor genap. Maksudnya semua nombor genap yang awak dapat. Sekejap. Saya nak clear sikit saya punya. Awak nampak kabur ke awak nampak okey? Tak kabur Okey Okey, okey. Alright. Baik, sekarang ni katakan T adalah peristiwa mendapat nombor genap. Maknanya nombor-nombor genap awak dapat 2, 4, 6, 8. U adalah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni nombor 4. Lagi apa? 9. Lagi apa? 16. Lagi apa? 25. Lagi apa? 36. Boleh?
49, 64. Faham tak? Itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. V adalah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Apa-apa nombor yang 9 lah. 1, 9 eh. 9, 1, 9, 1 boleh, 9 boleh, 3 boleh. 3 kali 3, 9 dengan 3 boleh. Tu je lah. 1, 3, 9. Faktor bagi 9. Alright, 1, 3, 9 saja. Okay, baik. Jadi kan, dekat sini, hubungan antara tiga peristiwa tadi, TUV, boleh digambarkan dengan gambar Raja Van. Yang ni kita belajar dah, gambar Raja Van. Saya harap awak nampak. Dapat ingat balik. Abang gambar Raja Van kita belajar set dulu. Betul tak? Tolong ingat. Tolong angkat tangan kalau pernah nampak benda ni. Okey, saya pernah ajar dulu. Sesuatu masa yang dululah. Okey, bulan berapa saya tak ingat. Kita dah belajar dah. Okay, daripada gambar Raja Van di sebelah, didapati peristiwa T dan V tidak boleh berlaku. Okey, T ni tadi. T ni T. Pakai pen merah juga. Pakai pen kali lain. Ini T. Okay, dalam T ni ada nombor genap. 2, 4, 6, 8. Okey? Sekejap. Right. Lepas tu, V pula, 1, 3, 9 ni faktor bagi 9. So, awak nampak tak apa beza dia? Beza dia nombor T lain, satu set, 2, 4, 6, 8. V satu nombor lain, 1, 3, 9. Dia tak ada kongsi. Awak perasan dia tak kongsi? Ada tak dia kongsi? Jadi yang ni, yang T dengan V ni kita panggil peristiwa saling eksklusif. Betul tak? Tak saya baca. Tak ada. Maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Ni. Peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Kenapa eksklusif? Dia kongsi tak? Tak kongsi. T masing. 2, 4 dan 8 dia punya. V pun sama. 1, 3, 9 dia punya. Bila dia tak kongsi, kita panggil dia eksklusif. Khas untuk dia. Okey. Peristiwa T dan U. Okey. Ialah peristiwa tidak saling eksklusif kerana bola pingpong berlabel 4 ialah kesudahan sepunya. Apa maksud kesudahan sepunya? Dia kongsi. Kesudahan sepunya. Sepunya. Hang pun ada, aku pun ada. Hang punya, aku punya. Sepunya. Faham? Tolong raise your hand. Okey. U ni adalah peristiwa nombor kuasa 2 tadi. Sekejap Tapi sebab nombor tu tak lebih daripada 9, dia 149 je lah. Saya sebut tadi sampai 36 lah. Tak payahlah sebab dia kata bola pingpong tu sampai 9 je. Jadi 149. Jadi U ni nombor dia. Yang ni 4, 19. Tapi kita dapati U ni, belah T pun dia ada, belah V pun dia ada. Maknanya dia tidak eksklusif. Peristiwa T dan U, ataupun saya bulat kat sini, peristiwa T dengan peristiwa U, dikatakan tidak saling eksklusif kerana bola pingpong berlabel 4 berkongsi. Ialah kesudahan sepunya yang ni. 4 ada kat sini. Okey. Adakah peristiwa U dan V? Dia tanya pula U dan V saling eksklusif. So awak nak jawab apa tu? U dan V. U ni dengan V ni. Peristiwa eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak eksklusif. Okey, sebab sebab ber sebab ber sebab ber cakaplah sebab dia tidak saling eksklusif. Sebab dia berkongsi ataupun dia kesudahan dia sepunya. 1 dan 9 tu sepunya. Okey, U tu ada 19, V pun ada 19. Okey. Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Jadi, secara general dia, macam ni kan. Dia nak cerita apa tau. Setiap peristiwa bergabung di atas sama ada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Dia bergantung kepada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Sekiranya hanya murid lelaki memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B saling eksklusif. Tapi bagi kelas yang murid perempuan yang memakai cermin mata, dia nak cerita, dia ikut situasi lah. Nak jadi eksklusif tak eksklusif ni, dia ikut situasi. Okay, dia ikut situasi. Kalau dia bukan orang kata tetap, itu lah tak, dia situasi. Okay. Secara generalisasi, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan. Okey, ni yang kita cakap ni persilangan ni.
Ini kalau awak perasan ni persilangan kita belajar dalam tajuk set tu. A bersilang B. Apa maksud bersilang B ni? Masam. Masam apa? Senyum. Sama. Masam sama. Senyum semua kan? Masam sama ni maknanya. Masam sama maknanya. Ni yang sama tadi. Kan ada sama kan? Bila ada sama. Masam sama ada tanda ni. Okay? Jadi dia dianggap tidak eksklusif bila dia ada bersilang lah. Ataupun dengan kata, dalam matematik kita kata dia bersilang. Bahasa mudah saya nak awak faham, dia kongsi. Hang ada, aku ada. Bila hang ada, aku ada, dia tidak eksklusif. Boleh? Okay. Alright. Okey. Okay, thank you. Okay, kita tengok contoh ni Tengok contoh 6 ni. Okay, tengok contoh 6 ni. Oi, siapa masuk tu? Zarif. Apa khabar Zarif? Saya rindulah Kak Zarif. Khabar baik Igo. Fikri. Oh, Dah lama tak masuk. Saya rasa macam di di saya rasa macam awak tak suka kat saya. Sedih tau. Okey. tak ada Igo. Mana je? Alright. Contoh 6. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Okey, sebuah kilang awak kena tengok dia kata apa. A tu pekerja bergaji kurang daripada 2,500. Ni. Okey, A ni dia satu set pekerja bergaji kurang 2,500. B pula pekerja perlu bayar cukai. Okey, perlu bayar cukai pemerintahan. Dan awak nak kena faham, saya nak bagi tahu satu benda kat awak. Awak kena bayar cukai pendapatan ni bila ada pendapatan awak berapa? Awak biasa dengar kan, kena bayar lembaga hasil dalam negeri kan? Rakyat Malaysia, Biasa. rakyat Malaysia kena bayar cukai. Semua orang. Penjawat awam ke, kerja swasta ke, kerja sendiri ke, meniaga ke, kena bayar cukai. Cuma cukai tu macam-macam lah. Cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai-cukai lah. Dari segi pekerja, kalau pekerja, cukai pendapatan ni kita kena bayar kalau gaji kita lebih pada 2,500. Kalau gaji awak 2,600, awak dah kena bayar cukai. Tapi cukai dia kecil lah. Kalau gaji awak 5,000, dia ada persen je lah. Okay? So awak faham maksud saya? Tolong raise hand kalau Faham. faham. Mana saya nak beritahu yang B tu, pekerja perlu bayar cukai pendapatan sebab gaji dia kurang daripada 2,500. Okay? C, pekerja pergi bekerja dengan naik kereta. Alright. Maksudnya pekerja-pekerja yang naik kereta tu duduk kat C. Soalan dia, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut adalah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Baik. Saya nak tanya awak, A dan B ni eksklusif ke tak? Tak. Kenapa? Sekejap. Eksklusif. Sebab Sebab tak berkaitan. ada Tak kaitan. berkongsi. Jawapan dekat bawah kan? Tidak boleh berlaku semua. Dia macam ni. Maksud dia apa kan? Maksud dia, saya dah kata dah tadi. A, pekerja ni bergaji kurang daripada 2,500. Maksudnya, pekerja ni kena bayar cukai ke tak? Tak. Tak payah. Pekerja perlu bayar cukai pendapatan. Maksud yang ini gaji dia lebih daripada 2,500, betul tak? Sebab dia bayar cukai. Okey, maknanya A dan B ni saling eksklusif. Saling eksklusif. Betul ke? Peristiwa saling eksklusif. Nampak? Dia tidak boleh berlaku bersama. Maknanya mana boleh? A tu yang kurang 2,500. Yang B tu pekerja atas 2,500. Dia bukan orang yang sama. Faham tak? Tolong raise your hand. Faham. Okay, so A dan B tu saling eksklusif sebab dia bukan orang yang sama. A tu orang yang gaji kurang 2,500, B tu lebih daripada 2,500. Jadi dia bukan orang yang sama. B pula, dia kata A dan C. Pekerja yang bergaji kurang daripada 2,500, tapi C pekerja pergi naik kereta. Boleh tak orang yang gaji 2,500 pergi naik kereta? Boleh tak jadi orang yang sama? Boleh. Boleh je kan?
Boleh je. Mungkin dia tak naik pun ada, yang naik pun ada. Maksudnya macam itulah. Pekerja yang bergaji kurang 2,500 tu, no problem. C tu pekerja yang bekerja naik kereta. Maknanya boleh jadi orang yang kurang 2,500 pun boleh naik kereta, boleh jadilah. Jadi kita kata A dan C ni, bila kongsi. Maksudnya pekerja yang naik kereta, pekerja naik kereta lah. Pekerja yang orang yang sama boleh duduk dekat A, betul tak? Orang yang duduk kat C boleh tak duduk kat A? Boleh tak ada orang yang sama? Boleh tak? Boleh. Boleh lah kan? Orang yang sama, pekerja dia pergi naik kereta, pada yang sama gaji dia kurang pada 500. Boleh tak? Orang yang sama. Bila orang yang sama, dia kongsilah. C pun dia ada, A pun dia ada. Bila dia kongsi, maknanya dia tidak eksklusif. Jadi B ni, peristiwa A dan C boleh berlaku bersama, maka A dan C adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Dia tak eksklusif lah. Sama juga C peristiwa B dan C boleh. Maksudnya, pekerja tu bayar cukai pendapatan, gaji dia lebih daripada 2,600. Boleh tak dia pergi kerja naik kereta? Boleh. Okay, boleh jadi orang yang sama. Jadi B dengan C pun sama, tak eksklusif orang yang sama. Setakat ni okey, tolong angkat tangan kalau faham. Alright, good. Oh, ni soalan lah. Yang ni bukan lagi contoh. Okey, baik. Saya bagi awak 2 minit. Cuba awak fikir sekejap, lepas tu saya nak terus jawapan. Semua jawapan tu. Bagi tahu dia eksklusif tak eksklusif je pun. Okey, tak saya tekan. 1, 2, 3. Mula. Cuba cari. Buat jangan tak buat. Sporting sikit. Nak belajar ni kena cekal. Buat je. Salah tak apa. Lepas ni saya bincang semua jawapan. Jangan risau. Alright, masa dah habis. Okey. Jadi kita bincang terus jawapan dia. Tengok jawapan sama tak sama dengan awak. Yang mana tak boleh buat, tengoklah. Okey. Baik. Nombor 1. Sebiji dadu ada di lambung. Senarai peristiwa berikut diberikan. P adalah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Dadu ni ada berapa permukaan? 6. Berapa nombor? 1 sampai? 6. 6 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi P adalah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 4. Nombor dia nombor apa? 5, 6. Okey, good. Jadi kita tulis kat sini Tulis kat sini. P nombor dia 5, 6. Okey, ataupun kita kata kalau kita nak tulis kan, kita boleh tulis set universal. Kalau awak ingat lah ni logo ni. Okey, semua sekali ada berapa? Semua. Universal ni semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni lebih tepat lah. Ni semua dulu. Okey, semua. Lepas tu P dia 5, 6. Q, peristiwa yang dapat nombor genap. Nombor apa nombor genap? 2, 4, 6.
2, 4, 6. 2, 4, 6. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, so tulis ni R. Jadi apa dia nombor yang kuasa 2 sempurna? 1, 4. 1, 4. Okey. Terima kasih Ain. Okey. Dapat tak yang lain? Tolong. Tolong raise your hand. Okay, good. Okay, baik. Sekarang ni, kita tengok soalan. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut adalah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Kita tengok P dengan Q dulu. Soalan nak P dengan Q dulu. Jadi saya tengok P dengan Q. P dengan Q ni, ada tak nombor yang sama? Ada. Ada. Apa dia? 6 dengan 6 tu tak? Bertindan di situ. Apa maksud bertindan? Ataupun berkongsi? Berkongsi. Berkongsi, bertindan. Jadi jawapan dia apa? Tak saling eksklusif. Ya, bila ada kongsi ataupun bertindan ataupun bersilang, dia tidak saling eksklusif. Jawapan dekat sini adalah PQ ni tidak saling eksklusif. Okey, B. Tentukan sama ada pasangan P dan R pula. Dan R pula saya nak padam yang, boleh ke saya padam highlight ni? Tak boleh. Apalah. P dan R. So P dan R ada yang sama tak? Ni. P, R. Ada tak nombor yang sama? Tak ada. Tak ada. Apa maksudnya? Bila tak sama, Eksklusif. dia adalah nombor yang saling, peristiwa yang saling eksklusif ni jawapan dia. Boleh? Okey, Pak Saintis. Okay, terima kasih. Okey. Yang angkat tangan tu, terima kasih. Okay, good. Alright. Dan Q dan R. Ustaz, saya nak tanya seorang lah. Zarib, jawapan dia apa? Q dan R. Zarib. Salah pun tak apa, Zarib. Janganlah malu-malu. Tidak eksklusif. Ya, tidak eksklusif. Kenapa tu? Sebab dia ada nombor yang sama. Nombor apa? Nombor 4. Ya, betul tu. Nombor 4 kat sini, nombor 4 kat sini. Okey, jadi jawapan dia tidak saling eksklusif kerana berkongsi nombor yang sama. Very good. Kita tengok soalan nombor 2. Saya bagi awak 2 minit. Lepas tu saya tanya awak macam biasa. Sama macam tadi ke? Alright, saya tanya awak sekarang. Sekarang pula. Saya mula daripada sekarang. Cuba buat. Cuba tengok jawapan dia, fikir-fikirkan. Lepas 2 minit saya tanya. Secara rawak. Nah, ya. Saya rasa awak dah tahu dah jawapan ni. Betul tak? Apalah, kita habiskan je masa. Betul. Dah lama sangat 2 minit. Lepas tu 1 minit je. Okeylah. Saya stopkan masa tu. Pause, clear sebab masa dah habis. Saya anggap sebab senang kan. Saya tak mahu buang masa benda yang senang. Jadi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Sebiji telur dipilih secara awak daripada ladang peternakan. K ialah peristiwa telur yang dipilih retak.
L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A, M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. Okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Baik A, K dan L. Saya nak tanya Wawa. Wawa boleh ke Wawa? Wawa dah jawab ke apa? Wawa, jawab Ustaz. Tak apalah, jawab kat chatting pun tak apa. A, K dan L. Boleh jawab Wawa. K dan L. Wawa dah jawab dah. Tidak eksklusif. Ini bukan jawapan yang tadi eh? Ini bukan jawapan yang tadi eh? Oh, okey. Ini jawapan sekarang lah. Tidak eksklusif. Okey, sebab apa dia tak eksklusif? Sebab K dan L boleh jadi peristiwa yang sama. Boleh tak telur grade A ni retak? Boleh takkan grade A tak retak kan? Macam mana kita nak goreng telur? Tak pecah-pecah. Tak boleh retak. Jadi, uh, boleh jadi peristiwa grade A, apa, telur yang dipilih grade A tu sebenarnya tak boleh retak. Dia boleh je retak. So, dia tidak eksklusif. Okey. Alright, terima kasih Wawa sudi menjawab soalan. Jadi kita teruskan kepada orang lain pula yang sudi nak jawab. Siti Nurfazlina, cuba boleh jawab tak B? K dan M. Tidak saling eksklusif. Apa dia? Tidak saling eksklusif. Sebab apa tu? Boleh cerita tak sebab apa? Sebab apa, Siti? Sebab apa Siti? Tak boleh jawab. Okay, saya tolong jawab kat dia lah. Dia jawab betul lah. Tidak saling eksklusif sebab K dan M tu tadi grade A boleh tak letak? Boleh lah kan. Dia sama juga grade C. Grade C boleh tak letak? Boleh. Kita takkan grade C tak boleh letak. Grade A pun boleh letak. Grade C pun boleh letak. Jadi B tu dia berkongsi benda yang sama. Jadi dia tidak eksklusif. Dan last kali saya bagi jawapan. L dan M adalah jawapannya adalah. Jawab. Eksklusif. Jawapannya eksklusif. Sebab apa eksklusif? Sebab benda yang berbeza lah. Siapa pilih grade A dengan grade C tak boleh campur lah. Duduk asing-asing. Okay, dia tak boleh duduk sekali. Telur grade A dan grade C. Jadi jawapan L dan M adalah peristiwa saling eksklusif. Okey. Baik, kita cuba tengok soalan. Saya nak tengok. Saya takut juga masa tak cukup ke apa kan. Aku tak masa ni. Nak bincang. Tak apalah kot kalau saya tak ada yang bagi latihan. Kita bincang je lah. Kalau tak ada yang bagi latihan kerja rumah hari ni, saya bagi esok kan. Sebab besok pun ada lagi. Bagi seminggu punya kerja rumah. Esok. Hari ni tak bagi apa. Baik, nombor 3. Tengok nombor 3. Seorang pelancong dipilih secara rawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. R ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. S ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari ASEAN. T ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut adalah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Maknanya, untuk jawab soalan ni, awak kena tahu ada pengetahuan am lah. Awak kalau tak tahu negara Eropah apa, negara ASEAN apa, negara Commonwealth tu apa, sampai sudah awak tak tahu nak jawab lah. Okey, ni kalau cerita telur tadi mudah je. Cerita yang ini awak kena ada pengetahuan am. Awak kena tahu negara Eropah tu apa, negara ASEAN tu apa, negara Commonwealth tu apa. Okey, kalau awak tak tahu benda ni, susah kita nak jawab. Memang tak boleh jawab. Okey. Jadi saya rasa awak dah belajar. Okey, kita tengok awak boleh jawab kata R dan S. Okey, soalan saya yang pertama, R dan S. Boleh tak R dan S ni eksklusif ke tak? R dan S. Eksklusif. Okey, sebab Eropah dengan ASEAN bukan negara yang sama. bukan benua yang sama. Bukan negara, benua yang benua Eropah ni duduk di bahagian belah barat sikit. ASEAN ni kita lah. Myanmar, Borneo, Burma, Myanmar, orang tak panggil dia Burma sekarang.
Myanmar, Cambodia, Vietnam, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, Laos, dan lagi satu tu yang Timor Leste. Timor Leste. Ingat saya sebut semua kot, ada lagi tak? Ada yang saya tak sebut? Filipina, yes, Filipina. Okay, itu semua ASEAN. Eropah ni semua, kalau awak ingat baru-baru ni ada kejohanan bola sepak Eropah lah kan? Euro tu Eropah lah. So, Itali, England, Belgium, Belanda, belah sana lah. So, dia bukan, so dia eksklusif lah. Eropah lah, Asia lah. Okay, tapi Commonwealth ni kita kena faham apa maksud Commonwealth. So, bagi tahu saya apa dia maksud Commonwealth? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okay, good. Okay, jadi negara-negara contoh Malaysia lah. Malaysia pun pernah dijajah. Okay, negara yang tak pernah dijajah ni macam negara negara apa yang tak pernah dijajah oleh Eropah? Banyak ah. Thailand. Thailand. Thailand ni dijajah oleh negara lain kan? Daripada macam uh, macam Indonesia dijajah oleh Belanda kot, tak silap saya. Saya pun dah lupa sejarah ni. Betul? Betul-betul. Okay, baik. Jadi R dan T boleh tak jadi eksklusif ke tak eksklusif? R dan T. Boleh Tak tak eksklusif. dia tidak eksklusif? Negara Eropah boleh jadi negara Commonwealth. S dan T. Tak eksklusif juga. Negara Asia boleh jadi negara Commonwealth juga. Betul eh? Jadi dia tidak eksklusif juga. Baik, simple yang nombor 3. Okey, yang ini adalah rumus yang kita sebut, saya cerita tadi, PA dan B, P dikenal pasti dahulu supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung itu saling eksklusif. Ini yang kita belajar tadi, ini macam kita punya kesimpulan lah. PA dan B, PA dan C, P, B dan C dikenal pasti dahulu supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa itu bergabung itu eksklusif atau tidak eksklusif. Nombor 2A, peristiwa A dan B merupakan peristiwa yang bergabung tidak saling eksklusif kerana P. Ni. Ini yang saya cakap dia dia bersilang. Ni. Dia tidak eksklusif kerana dia boleh bersilang lah. Okay, dia tak, kalau sama dengan kosong ni maksudnya maksud dia yang saya cakap tadi lah, bersilang tu maknanya dia ada bersilang ini maknanya dia tidak eksklusif. Okey, kalau dia uh, tidak bersilang maka dia eksklusif lah. Okay, jadi rumus dia yang ini. Ni rumus ni kita akan buat nantilah. Dia ada soalan yang ada kaitan ni. Tapi kalau awak faham apa, awak tak guys, rumus ni awak tak ikut pun boleh. Kalau awak faham apa awak buat, tapi kalau awak tak faham, tulis je rumus ni. Okey. Tapi kita belum sampai nak jawab soalan tu lagi, nanti lepas ni kat bawah ni kot. Okey. Cuma ni penerangan dulu. P atau B tu maksudnya P tu kebarangkalian, probability. Apakah probability awak dapat A atau B? Probability dia PA tambah B tolak bersilang. AB. Okay, nanti kita akan tunjuk contoh dia. Okay, yang bawah pula, peristiwa A dan C serta peristiwa B dan C merupakan peristiwa bergabung saling eksklusif kerana P bersilang C sama dengan kosong, dan yang ni yang kalau dia eksklusif lah. Okay, maksudnya kenapa sama dengan kosong? Maknanya tak ada lah kosong. Tak ada. Hang tak ada, aku tak ada. Masing-masing punya. Okey, jadi saya dah cerita tadi, bila masing-masing ni dia adalah eksklusif. Okey, rumus dia yang ini je, tambah je. Okey, jadi kita tengok. Okey, saya nak tunjuk kat awak yang ini. Yang ni rumus tadi. Yang kita tunjuk tadi kat atas, secara generasi ni rumus dia. Yang ini saya nak tunjuk kat awak bahawa kalau kita nampak tanda yang ini, maknanya dia dan. Kalau awak nampak tanda ini, atau. Jadi cara nak hafal dia, tengok perkataan yang hujung ni. Yang hujung ni tanda macam ni, dan. Yang hujung ni you. Ni. Dia masih lagi sama yang kita belajar sebelum ni, iaitu kalau masam sama, kalau senyum semua. Masih sama. Nanti kita akan tunjuk soalan dia yang ada kaitan lah. Contoh yang ni, tidak saling eksklusif ni, sebab dia ada kumpul kat dalam ni. Dia ada bersilang kat sini. Okey? Dia ada bersilang. Bila dia bersilang, dia ada benda yang sama. Dia kongsi. Jadi rumus dia yang ini. Sama lah. Yang ni dia bentuk. Ni lebih nampak cantik lah sikit. Lebih faham lah. Tadi tu dalam bentuk macam ni kan.
tulisan ni awak pun serabut kepala awak nak tengok kan. Jadi dia bagi cantik. So kalau awak nampak macam ni, so yang ni rumah dia. Yang ni maksudnya dia eksklusif, yang ni asing, dia tak sama. Okay, yang ni geng yang lain, yang ni geng lain. Jadi rumah dia yang bawah ni. Okay, rumah dia yang bawah tu. Okay, yang ini sebab dia ada bersilang, maka dia tidak eksklusif. Rumah dia yang ini. Yang ni dia eksklusif. Rumah dia yang ini. Okay. Okay, saya rasa saya akan sambung lagi pada kelas yang akan datang untuk contoh seterusnya dan termasuk latihan-latihan yang seterusnya. Saya akan sambung dengan awak esok, bermula dengan contoh inilah, contoh 7 ni. Boleh tak? Sebab dah 11.50, saya nak perlu ke program sekolah sebentar lagi, Quran Hour. Awak pun kena masuk juga kan? Betul. Okay, jadi sebab saya ada tugas, sebab saya ni saya okey je sebab saya perlu bertugas iaitu buat untuk kehadiran dan sijil. Jadi saya perlu masuk dan share link sekejap lagi lah. Jadi saya perlu bersedia untuk sediakan sijil-sijil tu. Jadi saya nak jumpa awak esok lah. Kita sambung terus untuk 7. Hari ni tak ada kerja apa. Just tak lagi lepas ni awak isi je kehadiran. Esok baru kita sambung dan saya bagi kerja lah. Okay, ada soalan nak tanya apa-apa? Esok ada kelas ke cikgu? Oh, esok cuti ke? Esok kan Merdeka. Yelah, tengoklah. Kalau tak ada, minggu depan lah. Hai. Laju korang ni. Okay. Alright, tak apa. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir. Lepas ni isi kehadiran Okay, Terima kasih bye-bye. cikgu. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Bye.